40 orang. Okey, selamat malam semua. So, saya Shan. Okey, so malam ni kita akan ajarkan topik tentang stochastic oscillator dengan teknik bagaimana kita nak buat entry dan juga kita mengenal pasti kesilapan yang biasanya dilakukan oleh trader lah. Okey. So masa trade. Okey, so first kita mulakan dengan stochastic. Okey. So saya dah semua dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar. Okey, alright. So first kita mula dengan stochastic. Okey, stochastic Okey, stochastic ialah sejenis indikator. Okey, indikator di mana kita boleh gunakan sebagai satu panduan. Okey, untuk mengenal pasti okey sekiranya market sudah pun mengalami satu destinasi di mana akan berlaku reversal. Okey, so reversal bermaksud contoh misal kata kita market dalam keadaan uptrend. So uptrend apabila kita nak tahu okey adakah kita dah boleh bersedia untuk sell, okey adakah ia akan berlakunya perubahan arah market lah, trend. Okey, itulah kegunaannya stochastic. Okey, stochastic ni walaupun mungkin ada okey secara detail okey kita boleh kenal pasti okey sama ada still sesuatu market tu akan bergerak menuju sesuatu arah ataupun tidak, tetapi secara general okey dengan senangnya kita boleh gunakan stochastic ni untuk mengenal pasti kita punya entry position lah. Okey, time to entry tu adakah kita bersedia untuk entry buy ataupun entry sell. Okey, di sini saya nak tunjukkan cara untuk dapatkan stochastic oscillator. Okey, nama dia stochastic oscillator. Okey, stochastic oscillator ni cara untuk dapatkan kita boleh tekan simbol F. Okey, simbol F kalau tengok di atas skrin Di atas skrin kalau kita tengok ada simbol F. Okey, ataupun kita touch skrin kat mana-mana dia akan keluar quick menu seperti ini warna biru. So selepas tu kalau kita tengok ada juga simbol F di sana. So kalau kita tekan simbol F, dia akan keluar seperti ini. Okey. So kita contoh misal kata saya padam dulu. Okey, saya padam dulu indikator ni. Beginilah rupanya sekiranya tak ada indikator lah. So bila kita nak add indikator, kita tekan F di skrin ataupun kita dapatkan quick menu, kita tekan F. Lepas tu kita cari di bawah group oscillators. Okey, tengok ada stochastic oscillator. Okey, kita tekan. So di sini apakah setting yang sebetulnya supaya kita boleh nampak arah market tu dan juga kita boleh tahu sama ada dia akan berubah arah atau tidak. Okey, dia ada beberapa setting yang biasa dalam market digunakan. Contoh misal kata ada juga yang menggunakan 5. Okey, ini terlalu sharp. Okey, terlalu sharp dan kadang-kadang kita boleh terbabas. Okey, ada juga gunakan 14. 14 pun boleh digunakan. Okey, boleh digunakan satu setting yang akan menunjukkan arah market secara betul lah. Dan biasanya as a general kita gunakan 30. Okey, dia ada satu formula. Okey, dia ada satu formula K period, D period dengan slowing tu ada dia punya formula. Kalau detail formula kita nak explain dia panjang. Okey, so panjang. So kita ambil kita belajarkan dulu apakah setting yang terbaik dan bagaimana kita nak lihat pergerakan stokastik itu atas chart. Okey, so kalau kita lihat K period kita letak 30, D period 3 dan slowing pun 3. Okey, sesiapa yang belum setting boleh follow saya. Okey, yang belum ada setting stokastik boleh follow saya sama seperti ini. Okey, lepas tu price fill close. Okey, price fill kita pilih close sebab dia ada dua. Low high dengan close. So kita pilih close dan method kita pilih exponential.
okey, exponential. Okey, dan seterusnya style itu pixel ni untuk ketebalan garisan itu mengikut penglihatan kita lah. Kalau kita tak nampak yang nipis sangat, so kita boleh pilih ketebalan garisan itu. Dan seterusnya warna. Warna biasa main kita akan letak biru sebab kita dah memang biasa dengan warna inilah, setting ini, dan kita dah tahu bagaimana kita nak membaca stokastik itu. Dan biru ni ialah untuk signal. Merah. Merah ni untuk signal. Dan seterusnya kita akan letak level. Okey, level ni kita boleh letak. Okey, kita boleh letak 5, kita tekan simbol pensel. Okey, dia akan keluar seperti ini. Dan di sini kita boleh letaklah. Okey, 5, 20, 50, 80 dan 95. Cara untuk tambah mungkin bila anda setting yang baru ni, yang belum setup ni, mungkin ada 5 dengan 95 kot. Okey, sahaja yang akan ada. Okey, so untuk kita tambahkan, kita tekan simbol tambah, lepas tu kita boleh add. Nampak dia keluar baru, kita boleh letak je berapa kita nak letak. So yang perlu kita letak ialah seperti yang saya katakan, ini ialah dia punya fields lah, fields yang kita perlu letak. Okey, so yang ni pun anda boleh copy. Okey, 5, 20, 50, 80, 95. Okey, ada juga yang letakkan description. Okey, bila sampai ke 20, dia sebenarnya oversold. Okey, bila dia sampai ke 80, overbought. Okey, kita boleh letakkan description, BOUGHT, BOUGHT, overbought. Okey, semua dengar? Semua follow tak? Semua follow Cikgu Wani ada tag? Ya, follow Ya. Okey, alright. So ini caranya, description ni kita boleh letak ataupun tak letak pun tak apa. Okey, tak letak pun tak apa, tapi kalau kita letak, kita akan nampak contoh saya akan tunjukkan. Selepas setting ni kita just letak back. Okey, lepas tu kita tekan done. Okey, atas skrin nampak tekan 80 tu dia tulis overbought. Okey, tekan 20 tu dia tulis oversold. Okey, kita nak letak pun boleh. Kalau kita rasa skrin ni terlalu messy, kita remove saja. Bagi saya memang tak gunakanlah. Okey, sebab dia hanya untuk pemahaman kita saja. Tapi secara ringkas, okey, secara biasa pun saya akan tunjukkan bagaimana kita nak fahamkan. Begini pun kita boleh fahamkan, still fahamkan. Sebab apa? Di sebelah kanan sudah pun ada bacaan unit 5, 20, 50, 80 dan 95. Okey, ini caranya untuk kita dapatkan indikator stokastik. Okey, bagaimana kita nak gunakan indikator stokastik ini? Okey, so kalau kita lihat, okey, dia ada garisan merah, dia ada garisan biru. Okey, salah satu sebab kenapa dia ada dua garisan, apabila garisan biru cross over merah, sama ada ke bawah atau ke atas, bermaksud dia punya arah market ataupun trend tengah bertukar. Okey, itu salah satu apa yang kita akan kenal pastilah apa kegunaannya. Seterusnya, apabila stokastik ini bergerak ke bawah, okey, bermaksud harga tengah dalam direction bearish, tengah turun lah. Okey, dia tengah turun. Okey, bila kita nampak banyak candle merah, biasanya kita akan nampak stokastik ini akan menuju ke arah bawah. So apabila kita nampak banyak candle hijau, harga tengah naik, kita akan nampak stokastik itu akan bergerak ke atas. So kalau kita lihat contoh di sini, okey, yang ni di mana dia berlakunya perubahan selepas dia buat satu downtrend, dia mula uptrend. So di sini berlakunya perubahan. Kalau kita straight tengok dekat stokastik, nampak apabila dia sampai 80, ini cara untuk kita standby ataupun cara kita nak berjaga-jaga dengan market, dengan kita punya entry.
Okey, apabila pergerakan stokastik ni okey sampai ke 80, kita tak sepatutnya memperbanyakkan entry sell. Kurangkan. Okey, kita kena kurangkan ataupun kita dah boleh berjaga-jaga. Okey, sebab itu ialah kawasan bahaya. Okey, still boleh entry apabila kita buat comparison dengan different time frame. Bila kita pergi dekat different time frame, stokastik dia akan menunjukkan level yang berbeza. Okey, tetapi kebiasaannya kita buat entry di M5 dan juga ada juga yang kita buat confirmation dan entry di M1. So kita biasa refer multi time frame sebelum kita buat entry. Okey, itu kita kena faham. Contoh misal kata sekarang stokastik dia nampak macam dia nak turun. Okey, tetapi dia ada beberapa teknik selain daripada stokastik. Contoh misal kata support, resistance, trend line. Kejap lagi saya akan tunjukkan teknik bagaimana entry, support, resistance, trend line, okey, supply zone, demand zone dan sebagainya. Dan juga kita ada teknik ABC buy, ABC sell. So bila kita guna salah satu teknik seperti ini, kadang-kadang still okey, stokastik ni boleh berjalan ke arah di mana lebih daripada 80 dia sampai ke 95 dan seterusnya sampai ke atas, mungkin dah sampai macam 100, tapi still dia boleh bergerak menuju market direction yang sedang dia bergerak. Okey, boleh jadi. Kenapa? Itu sebabnya saya katakan kena refer dekat time frame yang berlainan. Bila kita lihat di time frame yang berlainan, dia akan tunjukkan direction dia. Contoh misal kata kita pergi dekat M5, nampak direction dia macam nak naik ke atas. Okey, secara logik bila kita tengok dekat 30 pun dia dah mula macam direction ke bawah tapi masih lagi dalam direction ke atas. Okey, kita tengok dekat H1. Okey, H1 masih lagi direction ke atas. So ini untuk kita lihat strong market di arah mana. Okey, kalau kita biasanya sebelum trade kita akan melihat market direction. So market direction of course kita kena lihat pada time frame yang besar. Okey, bila kita lihat di time frame yang besar baru kita akan tahu market direction. So kita dah lihat market direction yang macam contoh misal kata D1 dia dah tunjukkan tengah bearish. Okey, dia tengah downtrend. Okey. So apabila kita nak trade sebab kita ni intraday, kita guna intraday ataupun kita day trader. Kita nak buat profit setiap masa tu kita tengok ada right entry, kita buat entry dan kita ambil profit. Kita bukannya swing trader ke ataupun kita letak entry hari Isnin, kita ambil profit hari Jumaat. Bukan macam tu. Setiap masa kita nak buat entry dan ambil profit. So kita kena sentiasa be flexible. Okay, be flexible bermaksud kita kena tahulah biasanya kita entry dekat M5, so kita tengok dekat M5 market direction ke mana. Okey, seperti yang saya katakan tadi, apabila stokastik sampai ke tahap 80 ke atas, okey, jangan letak ataupun jangan memperbanyakkan entry untuk buy. Okey, kita tunggu confirmation untuk sell. Okey, so 80 kita dah boleh standby. Still ada yang boleh letak entry, ada yang letak entry sebab masih lagi ada sampai ke 95. Tapi kalau dia sampai ke tahap 95 memang dah tahap bahaya. Okey, tahap bahaya. Okey, so itulah salah satu kegunaan stokastik. Okey, so sekarang kalau kita tengok M5 dia tengah menuju ke bawah. So sekarang dekat sini dia tengah create base. Okey, dia tengah create base sebab tu stokastik pun mula menuju ke bawah. Kemungkinan besar market ni akan naik. Okey, kemungkinan besar market akan naik. Nampak bukannya bahkan dia tunjuk stokastik ke bawah, dia akan turun. Itu yang kita kena belajar lihat chart setiap hari untuk memahami apakah yang market tengah buat. Okey, apabila dia sampai ke 20, kadang-kadang baru dia akan melakukan satu pergerakan yang laju. Contoh misalnya kata bila dia sampai ke 20, dia akan buat satu penurunan yang laju. Masa tu baru betul-betul effect of direction sell ni akan berlaku atau terjadi. Itu semua kita kena sentiasa berjaga-jaga. Okey, sebab tu selalu dikatakan dalam trade ni
20% saja kita punya trading. 80% ialah kita punya kesabaran. Kena tahu untuk buat trade, untuk buat duit, kita kena sabar lebih daripada kita nak terburu-buru untuk buat entry. Okey, so itu caranya. So sekarang kita nampak so itu cara penggunaan stokastik. Very simple. Apabila dia sampai ke 80 dan ke atas, jangan perbanyakkan buy, tunggu untuk confirmation untuk sell. Apabila dia sampai ke 20 dan ke bawah, jangan perbanyakkan sell. Okey, tunggu untuk confirmation untuk buy. Okey, faham yang 80 dengan 20 ni? Semua faham ke? Stokastik ni ada tak apa-apa soalan? Cikgu, kadang-kadang kat bawah tu, Okey. kita dia dah naik atas lah kan. Okey. Kita pun letak buy lah. Okey. Tapi tiba-tiba dia turun, dia patah balik turun bawah tu, macam mana tu? Okey, itu sekejap lagi saya akan tunjukkan teknik ataupun rahsia mencari right entry. Okey, anda semua kena ingat, semua jenis indikator hanyalah satu panduan. Tidak ada satu indikator pun di dalam dunia ini yang akan memberikan exact market direction ataupun adakah di sini ke pengakhirnya sesuatu entry ataupun di sini bermulanya sesuatu entry. Anda kena ingat, kalau ada satu indikator yang boleh bagi 3 minit awal prediction, memang semua orang takkan kerja. Betul ke tidak? Hello? Betul lah tu, cikgu. Betul. Semua kena faham. Kita punya mind kena be very free and flexible. Tak ada dalam dunia ni, sebab tu kadang-kadang kita pun lihat, saya pun banyak mengajar, saya dengan Cikgu Wan ni, kita sentiasa dalam kita punya student, kita sentiasa bagi tahu, indikator ni just a guideline. Okey, jangan depend on indicator. Sebab indikator ni boleh berlaku seperti yang saya katakan, dia sampai ke 80 ke atas, dia sampai 90 pun, dia boleh, orang kata tenyeh, dia boleh naik lagi, okey, gila-gila. Sebabkan different time frame punya effect. So kita biasa concentrate dengan satu time frame, tapi different time frame punya effect, dia akan naik lagi. Kalau kita tengok yang H1, tengok dia tengah naik lagi. Direction dekat atas dia naik lagi, tapi kita tengah concentrate M5. Alamak, apa pasal M5 tunjuk nak turun ke bawah lagi? Belum sampai 20. Tiba-tiba dia naik ke atas, terbang ke atas kan? Itu semua. So sebab tu kita jangan depend on indicator. Okey, orang biasa trade naked chart, orang kata. Tanpa apa-apa indikator pun orang boleh trade. Hanya ada satu cara. Kejap lagi saya akan tunjukkan apakah best setup untuk kita buat trade. Okey, so Cikgu Shan, ya, ada soalan tu, macam mana dia nak tukar cycle jam tu, time frame lah, time frame H1 tu. Oh, time frame. Kita boleh tekan yang ni. Okey, nampak dapatkan quick menu. Dekat situ pun ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1. Okey, semua ada. Ataupun kita kalau lihat di sebelah kanan hujung atas yang last kali ini ialah untuk new order. Yang sebelah tu ada macam wall clock, yang ni untuk time frame. Semua nampak Kalau kita tekan, kita dapat M1, M5, M15, 30 dan sebagainya lah. Tapi kalau nak laju, cepat, kita tekan je touch screen, dia akan keluar quick menu, kita tukar saja. Biasanya ambil time frame berapa tu, cikgu? Kita biasa trade menggunakan M5. Tapi kita memang buat satu confirmation di different time frame. Contoh misal kata M1. Okey, M1 terlalu laju. Dia boleh kadang-kadang merosakkan kita punya entry lah. Kita ingat dia nak buy, kita letak tiba-tiba dia pergi sell. Boleh berlaku. Okey, semua time frame memang ada dia punya functionality, dan kalau kita lihat basically time frame M1 akan control semua time frame, dan time frame M5 juga akan control other time frame,
So biasanya sebab tu kita katakan kalau kita nak trade guna H1 atau kita nak trade guna H4, kita kena guna sama ada long time period trading lah. Contoh misalnya kata pagi kita letak entry, malam baru kita ambil profit. Okey, itu caranya kalau kita nak guna bigger time frame. Tapi kita guna bigger time frame untuk mengenal pasti strong market kat mana. Lepas tu kita trade dekat M5. Dekat M5 dia ada cara yang paling senang untuk kita trade dan ada beberapa teori. Mungkin next class dia akan diajar, saya tidak diberi bab itu. Ada beberapa teori yang boleh kita gunakan untuk melihat dengan mata kasar atas chart untuk mengenal pasti ke manakah possibilities. Okey, possibilities sebab bagaimana kita punya analisis, kepakaran analisis pun boleh bertukar arah. Okey, possibility boleh ada. Tetapi sampai hari ini saya dengan Cikgu Wan ni memang apa yang kita lakukan ni so far, dia punya percentage of failing, dia punya direction memang kurang. Sebab kita bukan nak guna indikator, kita nak guna teknik itu, teknik ini, belajar sini, belajar sana, tengok YouTube apa semua, confusekan diri kita sendiri. Jangan. Okey, anda nak betul-betul trade, ini yang penting. Okey, second ni saya akan tunjukkan dan ketiga ada lagi satu topik saya akan tunjukkan apakah cara untuk kita nak dapatkan profit. Okey, so untuk stokastik itu yang kita kena fahamkan. Bila dia cecah 80, kita kena standby, jangan entry buy. Kalau nak entry risikolah, boleh entry tapi risiko. Okey, kita boleh standby untuk next confirmation untuk sell. Okey. So kalau kita setiap hari trade, okey, untuk memahirkan chart, indikator dan entry ni tidak akan berlaku dalam satu hari. Boleh jadi satu minggu, boleh jadi satu bulan, boleh jadi 3 bulan. In a period of time lah. Okey, dalam satu jangka masa barulah kita akan mahirkan segala ini. Okey, bukan just bila kita dah lihat, saya dah ajar, anda pun dah faham, lepas tu anda rasa okey terus guna bulat-bulat. Tak ada. Anda kena sendiri experience it. Anda kena buat research. Apa yang saya ajar ni basic. Saya dah katakan semua. Okey, bila kita nak entry, kita kena refer different time frame. Apa yang different time frame katakan? Okey, apa yang kita nampak? Okey, different time frame dekat sini dia tunjuk. Okey, kalau kita lihat kalau dia naik, okey, dia boleh naik lagi. Okey, lepas tu kalau different time frame, okey, yang ni pun dia dah sampai ke 50, dia pula macam nak turun, tapi dia punya line ni belum cross lagi. Okey, belum cross lagi. So kalau kita pergi dekat H1 pula, nampak tak? Dia memang tengah direction ke atas. Okey, untuk naik ke atas. So itu yang kita kena fahamkan lah. Okey, selepas tu kejap lagi kalau betul market direction dia nak turun, M5, M1 akan control H1 terus dia akan turun. Okey, dia boleh control. Different time frame boleh control different time frame. Yang itu semua by time dalam satu jangka masa yang panjang anda akan fahamkan apa sebabnya kita kena refer dekat different time frame. So stochastic so far faham tak? Apa beza cikgu line merah line biru tu? Saya baru masuk. Itu yang saya katakan, line merah, line biru ni, line merah ni, line biru ni kiranya dia akan tunjukkan sama ada arah bertukar ke tidak. Kalau line biru cross line merah ke atas, bermaksud kemungkinan besar dia akan naik. Kalau line biru cross ke bawah, kemungkinan besar dia akan turun. Nampak dekat sini. Dia cross line biru turun ke bawah, terus harga turun di sini. Candle. So tadi dia sampai ke 95, sampai ke 5, dia mula naik, line biru dah cross line merah, terus dia naik. Nampak So sekarang dekat sini dia tengah buat base. Okey, dia tengah buat base sebelum dia continue. Sama ada dia akan turun ataupun naik, lepas tu baru dia akan descend. Okey, ini ialah dia punya base.
Okey, so bagaimana kita nak baca base ni untuk entry? Kita mungkin ada next class kita akan ada cikgu-cikgu lain yang akan ajarkan sebab saya tak diberi topik tu. So kita pun ada limited time sampai 10.30. So saya hanya akan ajar stokastik lah untuk hari ni. Okey, so stokastik ni ada apa lagi soalan? Cikgu nak tanya yang stokastik ni, dia ada Okey. dua setting, close ataupun high close macam tu kan? Ya, betul. So apa beza dia? Okey, close ni di manakah harga itu close? High ni bermaksud yang mana dia, apakah harga paling tinggi? Dia sebenarnya seperti saya katakan K period, D period dengan slowing ini dia ada satu formula. Okey, di mana hari dibahagikan dengan average harga untuk berapa hari. Okey, so kalau kita letak 14 hari, dia akan ambil satu average harga paling tinggi. Dekat mana dia close. Yang ni dekat mana dia close, yang high low ni di mana dia high, di mana dia low. Kan setiap candle kita ada high dan low kan? Open dan close kan? Okey. Itu yang dia akan ambil untuk buat formula untuk dia tunjuk stokastik ini. Okey, so kita tak perlu nak confuse sangat. Kita gunakan yang standard. Sebab tu saya katakan kalau kita nak ajar formula dia, bagaimana dia bekerja, apakah sistem yang digunakan internally, dia akan mengambil masa yang lama. Okey, so standard untuk kita melihat stokastik 30, 3, 3, close, exponential. Itu yang terbaik. Boleh Alright. Okey. So kalau tak ada apa soalan, ada apa-apa lagi soalan? Last. Siapa? Faham stokastik? Tuan nak tanya sikit. Okey. Berkenaan dengan yang kadar dia tu 5, 20, 50, 80, 95 tu. Okey. Macam mana setup dia macam mana tadi? Okey. Pergi dekat yang quick menu, tekan F untuk indicators. Okey, saya padam dulu. Okey. Tekan F, pergi dekat stochastic oscillator. Nampak Stochastic oscillator. Kita akan dapat skrin ni. Di sini kita letak 30, 3, close, exponential. Lepas tu yang ni warna ikut suka supaya kita faham. Seperti saya katakan kalau biru merah kita dah faham lah. Biru mana bertukar, biru menunjukkan arah. Okey. Lepas tu level. Nampak level? Cik yang tanya soalan tadi, level. Di sini kita tekan pensil, kita boleh add. 5, 20, 50, 80 dan 95. Faham Encik yang tanya soalan tadi, faham Ya, faham cikgu. Terima kasih banyak. Okey, sama. Okey. Alright. So ada apa lagi soalan? Okey, kalau tak ada, saya pergi ke topik yang kedua. Nak tanya? Ya. Nak tanya yang 30, 33 tu apa maksud dia? Selain daripada 30, 33 tu, ada setting lain Ada. Dia ada banyak. 30, 33 ada, 14 ada, 5 ada, 60 ada, 100 ada. Semuanya dia mengikut kita punya experience. Okey. So kalau kita nak gunakan banyak sangat setting, kita akan confuse. Seperti yang saya katakan, indikator hanyalah satu guideline. Hanyalah untuk guideline, depan mata kasar at least kita boleh tahu okey harga sudah mau bertukar. Okey, kita tengok dekat M1, alamak ni harga naik lagi. Okey, kita tengok dekat M30, okey ini macam belum confirm lagi, dia tengah trade base sideways. Lepas tu kita tengok dekat H1, dia tadi tengah dia uptrend sebab biru tu ke atas kan. So ini hanya satu indikator. Okey, kita gunakan yang paling asas. 30, 33. Boleh puan So 35 tu apa dia punya perbezaan dia? 30 ialah 30 hari. Sebab tu saya katakan kalau nak saya ajar detail formula about this, kita akan mengambil masa yang lama. Faham puan So kita gunakan setting 30, 33. Memang ini standard. Okey, faham. Sebab tu saya tadi katakan, kita kadang-kadang kita follow apa yang
mostly ataupun kebiasaannya orang gunakan. Kalau kita nak confusekan diri kita, kita tengok dekat sana dia tunjuk lain. Seperti yang saya katakan, macam saya, okey, saya just tunjukkan. Okey, saya just tunjukkan. Jangan tanya pula kenapa dan sebagainya. Saya guna 14. So ini bermaksud 14 hari. Tapi sama saja. Okey, dia ada perbezaan sikit. Ada juga orang gunakan 5. Okey, ada juga orang gunakan 5 more sharp. So kita jangan confuse. Standard semua trader yang successfully buat duit dia guna 30. Faham Faham. Okey, tapi semuanya akan rupa sama saja. 30 ni senang baca. Senang kita nak fahamkan. Sebab tu kita gunakan, kira anggaplah ini untuk newbies. Nanti satu hari anda semua dah mahir, mungkin anda sendiri akan tertanya-tanya ada tak lebih baik punya setting. Macam tu. Tapi untuk permulaan, untuk newbies, fresh newbies, nak trade, nak kenal direction dan sebagainya, perubahan arah dan sebagainya, 30 sudah cukup. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Cikgu Wani ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Saya pergi ke next topik. Okay, boleh. Okay, alright. So next topic ialah teknik rahsia mencari entry. Okay, rahsia dia actually tak cukup kalau kita nak cerita dalam 15 minit sebab saya ada lagi satu topik. 15 minit tak cukup. Tapi saya make it short and simple sebab kita ada bab-bab lain akan diajar secara detail, support, resistance, trend line dan sebagainya. Saya cuma nak explain sedikit lah. Okay, untuk entry yang terbaik, okey, entry yang terbaik, okey, kita buat entry dekat M5 lah. Okey, untuk entry yang terbaik, okey, kita gunakan support dan resistance, support dan resistance lah. Okey, support dan resistance. Support dan resistance ni biasanya, okey, kita akan membuat setting di time frame yang besar, okey, untuk mengenal pasti dalam contoh misalnya kata dalam 1 jam lah. Kiranya kita nak tahu untuk masa yang terdekat. Okey, kita tak perlu pergi terlalu jauh, tapi untuk masa yang terdekat, di manakah dia punya support, di manakah dia punya resistance. Support dan resistance, of course, maybe anda semua dah belajar dalam satu kelas sebelum ini. Support ialah di bawah candle dan resistance ialah di atas candle. So apabila sesuatu harga tu melepasi sesuatu support, okey, bermaksud dia akan turun lagi. Sekiranya dia melepasi sesuatu resistance, bermaksud dia akan naik lagi. Ini basic simple things. Okey, so sama seperti itu kalau kita lihat dekat M5, di sini pun ada support. Ini yang saya katakan dia tengah create base. Okey, dia tengah create base. Ini ialah support, bawah ni, atas ni ialah resistance. Sekiranya dia pecah mana satu, okey, dia pecah sini atau dia pecah sini, kemungkinan dia akan naik. Okey, kalau dia pecah bawah ni, kemungkinan dia akan turun. Okey, itu caranya. So bermaksud kita buat entry selepas first kita kena kenal pasti sama ada arah market dia ataupun strong dekat mana. Nampak So bila dia pecah support, dia akan turun lagi. Pecah support ni bermaksud candle completion selepas support. Okey, selepas support. Saya pasti anda semua dah belajar support resistance, I think previous classes. Okey. So sekiranya dia buat satu candle completion di bawah support, bermaksud dia akan turun lagi. Okey, dia akan turun lagi. Sekiranya dia pecah resistance, okey, dan dia buat satu candle completion di atas, dia akan naik lagi. Tetapi ini dipanggil pullback. Okey, dia walaupun dia pecah, naik ke atas, kalau tengok yang ni pun dekat sini pun ada. So bermaksud kita boleh ambil yang tertinggi. So dia belum melepasi mana-mana resistance. Okey, yang ni dekat sini ada, dia dah lepas. Next dekat sini. So paling banyak dia boleh turun, contoh misal kata, dia boleh touch balik ke sini. Dia akan test balik. Ini cara terdekat lah saya ajar. Okay, so ini cara simple. Okay, so bermaksud cara betul untuk entry ialah apabila harga membuat retracement. Okay, apa itu retracement? Tadi kita boleh ibaratlah, kita ambil contoh. Tadi dia dah buat satu completion di bawah. So sekarang dia terus naik ke atas. Okey, bermaksud dia tengah buat pullback ataupun retrace. Apabila dia retrace, baru kita buat entry. Contoh saya buat satu contoh entry. Okey, apabila dia naik ke resistance, baru kita buat entry untuk sell. Ingat walaupun bigger time frame pun sama.
sama akan gunakan metod yang sama. Okey, kita tengok sama ada harga sudah sampai ke resistance, kita terus letak entry sell. Apabila harga dah sampai ke sesuatu support, kita letak entry buy. Okey, selain daripada itu, ada juga teknik ABC buy dan ABC sell, di mana mungkin lain cikgu tu akan ajar anda semua. Okey, ABC buy, ABC sell. So anda akan faham lebih detail lah. So apabila kita ada teknik-teknik itu, barulah kita buat satu confirmation dan kita buat entry. Okey, kita kenal pasti sama ada ABC buy atau ABC sell, lepas tu kita buat entry. Okey, so di sini saya just tunjukkan untuk anda punya pemahaman. Okey, harga apabila sampai ke sesuatu tahap, apabila dia buat retrace ke resistance, kita dah tahu dia nak turun. Okey, contoh misal katalah dia nak turun. So apabila dia buat harga kenaikan ke resistance, baru kita buat entry, kita akan dapat biru-biru. Sebab tu most of the trader buat kesilapan. Dia nampak aja merah, terus entry. Ini bab ke next bab dah. Tapi saya just telling lah. Okey, bagi tahu saja. Kenapa kita relax bila buat entry, kita dapat biru-biru sebab kita sabar. Okey, kita sabar. So, cara betul untuk buat entry untuk bab yang saya diberikan untuk ajar, teknik rahsia ialah, okey, tajuk yang diberi teknik rahsia entry sahaja. Okey, tak ada spesifik topik. So kalau saya nak ajar semua topik bagaimana nak dapatkan right sharp entry, memang mengambil masa kelas yang berbeza. So dengan topik ini, apa yang saya tahu, okey, daripada pengalaman saya tengah mengajar anda semua. Okey, so untuk entry, kalau sell apabila harga naik ke resistance, kita letak sell. Untuk entry buy pula, apabila dia turun ke support, kita letak buy. Tetapi sebelum tu kita kena tahu dulu market direction kat mana. Okey, market direction berada di mana. Okey, so kita sebenarnya itu adalah salah satu cara lah. Okey, salah satu cara. Dan selain daripada itu, kita ada lagi satu teknik dipanggil trend line. Okey, trend line. Trend line pun ada kelas khas akan diajar. Okey, so saya cuma nak tunjukkan. Trend line ialah satu lagi confirmation untuk kita buat entry. Apabila dia pecah sesuatu trend line, okey, contoh misal kata, saya tunjukkan contoh saja. Kita ambil trend line. Okey, contoh misal kata, okey, kita letakkan satu trend line lah seperti ini. Okey. Okey, trend line apabila harga tengah turun, kita meletakkan garisan trend line di atas candle. So saya letakkan, contoh misal kata, saya letakkan based on first candle, second candle. Okey. So apabila harga, kalau kita dah letak tadi, apabila harga sampai ke sini, kalau bila dia buat rejection, kita boleh letak sell. Okey. Selain daripada teknik-teknik ABC buy, ABC sell, itu salah satu cara lah. Apabila dia sampai ke trend line, kita letak sell. Kedua, sekiranya dia naik, macam harga ni, kalau dia naik, pecah trend line, kita letak buy. Tetapi kita kena ada confirmation candle. Cara untuk melihat confirmation candle semuanya akan diajar oleh next cikgu. Okey, apabila cikgu itu ajar untuk trend line. Okey, saya kalau nak ajar detail 10.5 tak cukup. Okey, minta maaf banyak-banyak. So itu salah satu cara. Okey, salah satu cara kita sentiasa kena bersabar sebelum buat entry lah. Okey, so kalau kita dah tahu direction itu ke mana, so kita letak entry sell apabila dia naik untuk test balik resistance. Okey, kita nampak hijau, kita letak entry sell. Sebab kita dah tahu dia dah mula pecah. Okey, tapi ini setiap entry, saya ingin bagi tahu, setiap entry ada risiko dia. Okey, anytime market boleh berubah. Kalau kita tengok dekat M1, nampak dia dah sampai ke penghujung ke bawah. Okey, boleh saja dia tiba-tiba naik ke atas. Okey, unless kalau dia daripada 80 ni, dia still nak turun. Kalau dia turun lagi, itu nasib lah. Bukan kira nasib lah, maksudnya dia kiranya nak turun lagi lah. Sebab tu kita tak boleh rush dalam entry. Kejap lagi next bab, okey, saya akan bagi tahu tentang apakah kesilapan-kesilapan yang selalunya trader buat. Okey, bab teknik rahsia entry ni boleh tak faham anda semua? Macam mana nak tahu dia pullback tu masa
Pullback tu senang saja seperti yang saya katakan. Kalau harga nak turun, ini dah consider lebih kurang macam dia nak harga turun lah. Okey, walaupun dia buat base kat sini, belum ada lagi confirmation dia nak turun ke atau naik. Tapi kita dah nampak macam dia nak turun lah. Okey, so kita nampak macam nak turun. Kalau kita buat entry, most of the time, okey, bukan most of the time, biasanya kita boleh fail. Sebab tu setiap entry kita ada risiko dia. So right entry, bagaimana kita nak dapatkan entry di atas, kita akan ajar detail on the next class. Different cikgu akan ajar. So dia akan tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan early entry. Bila kita dapat early entry, macam saya katakan, dia naik, dia turun balik. Itu pullback. Faham J? Dia naik tadi, dia pullback. So next pun dia naik, dia pullback. So dia terus turun. Dia turun, sudah melepasi previous completion candle. Okey, itu caranya kita sedikit sebanyak untuk kenal pasti di time frame yang kecil. Okey, kita boleh juga pergi dekat time frame yang besar sikit, 15 pun kita boleh lihat. Kalau kita tengok dekat 15, dia tidak melepasi previous support. Okey, so candle ni akan menentukan. Kalau dia melepasi previous support ni, dia akan turun lagi. Itu caranya kita go one by one lah. Tapi kita ada teknik-teknik lain, kita nak dapatkan early entry. Okey, bila dia sampai ke sini, macam mana kita nak kenal pasti? Itu yang gunanya support dan resistance lah. Okey, kita akan buat support dan resistance di bigger time frame, H1 atau H4. Okey, kita akan buat dan dari situlah kita akan mula trade. Okay, yang tu kita akan ada next class. Next class. Okey, untuk so far, yang untuk dapatkan entry supaya kita tak terburu-buru. Bila dia, maksud saya ialah apabila dia tengah candle merah, terus ada orang akan entry. Itu sebabnya bila kita tengah turun merah, dia tengah turun, kita tahu dia nak turun, tapi dia tengah turun tu kita terus buat entry. Itu yang terus jadi merah. Tadi bila dia naik, saya buat entry, terus jadi biru. Sekarang ni merah lah. So biasanya, dia bila kita entry, bila dah dapat $1 ke apa ke, boleh juga. Dah 10 pip, kita boleh je tutup. Okay? Itu quick profit. Okey, tetapi kalau kita gunakan next teknik yang akan diajar tu, bila kita gunakan teknik seperti itu, biasanya kita buat entry di awal perubahan market. Faham Ada apa-apa soalan? Cikgu, macam mana nak tahu dia punya pullback tu dah habis ke belum? Okey, dia punya pullback ada habis ke belum bila dia dah settle complete the candle. Macam ni dia dah ada pullback dekat bawah ni kan? Dia dah ada pullback kan? So boleh jadi dia sebab dia dah pullback 3 kali dia naik balik. Bahaya juga. Okey? Tetapi kita dah tahu dia dah buat satu penurunan yang panjang. Okey, melepasi support sebelum ni. Okey, yang terdekatlah. So, berkemungkinan besar dia boleh turun lagi. Okey, kita tengok stokastik pun dia menuju ke bawah. Tetapi kalau kita tengok stokastik H1, M1, nampak tak? Okey, dia dah mula macam creating base. Okey, dia tengah create base. So, sekarang H1, M1 ni akan menentukan. Kalau dia terus, nampak, dia lompat terus naik ke atas, dia boleh je sampai ke sini balik. Okey, so entry-entry seperti ni, apabila stokastik dah sampai ke bawah, okey, stokastik dah sampai ke bawah. Yang ni pun stokastik sudah sampai ke 80. Kita buat entry. Semua kesilapan siapa? Hello? Semuanya kesilapan siapa? Kalau kita buat entry seperti ni. Ada siapa-siapa boleh jawab? Ya? Kesilapan sendiri. Okey. So kalau kita nak entry, kita nak ambil profit, dapat $1, $1.50, ambil dulu. Itu dipanggil ABC, asal biru close. Biru je close. Tempat ini memang dah bahaya seperti yang saya katakan kan. So memang dah bahaya. Okey, so itu caranya. Saya bila tunjuk tadi anda semua faham bila dia pull back, kita buat entry, dapat biru, close. Tak payah tunggu-tunggu lama. Okey, tetapi kalau next lepas anda belajar teknik cara nak buat entry, dia ada teknik dia, support resistance trendline secara detail dan ABC buy, ABC sell dan sebagainya, anda boleh buat entry di early stage. Okey, bila buat entry early stage, anda terus
Bila dia dah turun tu satu takat, dapat profit berapa, $1 ke $2 ke $3 ke, terus ambil profit. Okey, sebab kita ni small trader. Okey, kita dipanggil small trader. Okey, bukannya kita big time trader. Kalau big time trader guna big lot. Kalau big lot, okey, dia gerak sini sampai sini pun, okey, 30 pips je. Contoh misal kata, kalau big lot boleh buat $30, $300 pun boleh. Itu big lots. Kita guna 0.01, 0.02, 0.03 ataupun 0.05, kita sentiasa ambil profit. Kalau 0.05, 30 pip dah berapa? $15. Itu caranya. Okey, so itu semua next class akan diajar. So saya cuma nak bagi tahu apabila buat entry, pastikan harga sampai ke sesuatu resisten dan tahu direction itu nak turun ke bawah, baru kita letak sell. Kalau direction itu harga nak naik, okey, apabila candle itu buat satu penurunan ke support, kita letak buy. Memang terus menerus kita akan dapat biru dan dia akan mula naik. Macam seperti yang saya katakan dekat sini, dia sudah ada dia punya pullback, dia akan mula tolak, harga mula naik. Okey, so biasanya bila kita buat first time entry di hujung-hujung stokastik ni, hujung-hujung stokastik, seelok-eloknya sama ada kita jangan buat entry atau kita tunggu next direction, mana dia nak pergi. Okey, faham Ya, kalau katakan kita buat formula macam 20 terus entry buy boleh tak? Maksudnya dia akan naik turun sampai Formula 20. 20 macam mana tu? Macam ni kan dia dah turun sampai bawah 20. Okey. Dia tak boleh lepas masa ni kita entry buy. Okey, dia Sebab tak boleh mungkin dia akan naik. dia tak boleh entry macam tu. Kita tak boleh buat satu entry yang ada mungkin. Bila kita buat entry yang mungkin berlaku seperti ini, mungkin berlaku seperti itu, memang akan fail. Faham je? Jadi tadi cikgu kata kalau dah sampai 20 dia akan naik balik. Ya, bila dia sampai ke 20, maksud saya bila dia sampai ke 20, kita jangan letak entry sell. Jangan letak entry sell, kita tunggu untuk confirmation buy. Ini belum lagi confirmation. Seperti yang saya katakan, dia tengah create base. Okey, sekarang dekat sini pula sideways, kan? Dia tengah create base. So, kita belum ada confirmation. Confirmation dia, bagaimana kita nak tahu confirmation? Itu yang teknik akan diajar. ABC buy, ABC sell dan juga teknik support, resistance dan trend line. Akan diajar on the next subject lah. Faham Semua faham tak? Faham. Okay, simple rules saya nak ulang. So jangan salah faham. Apabila dia stokastik sampai ke 80, jangan perbanyakkan ataupun jangan letak entry buy. Itu saja rules. Tunggu next confirmation. Bila dia dah sampai ke 80 macam ni, jangan letak entry buy. Tunggu dia buat satu confirmation untuk sell. Bagaimana nak confirmation sell? Kadang-kadang kita tengok dia punya pullback, kadang-kadang kita tengok ada tak candle pattern, ataupun kita tengok ada tak chart pattern. Dia ada banyak lagi. Okay, next classes akan diajar. So kita ada cara-cara untuk buat confirmation sebelum entry. Itu yang saya katakan, bila dah sampai ke 80, jangan lagi entry buy. Okay, jangan lagi entry buy. Okay, slowkan dia punya entry buy. Boleh, kalau boleh letak entry pun buat ABC. Biru je close, biru je close. So tunggu untuk confirmation sell. Bila dia dah turun, mula turun, kita dah nampak ada indication bahawa akan pergi sell, baru kita letak entry sell. Bukannya dekat sini dia sampai je, kita nak letak buy. Okey, macam ni kan. Tadi dekat sini bila dia turun, memang kita boleh letak buy. Mana tahu seperti yang saya katakan, line time frame boleh control. Kan, tiba-tiba dia line time frame dia tunjuk macam ni, tiba-tiba dia turun. Apa kita nak buat? So kita akan fail. Sentiasa tunggu untuk confirmation. So saya tak boleh nak ajar benda yang salah. Kalau saya cakap okey sampai je 80 letak buy. Sampai je ke sampai je 80 letak sell. Sampai je 20 letak buy. Itu adalah salah maksud saya. Kita kena tunggu confirmation. Candle confirmation. Faham Hello?
Faham. Okay, alright. So next, saya nak bagi tahu sedikit sebanyak mengenai kesilapan yang selalu dilakukan oleh trader lah. Okay, apabila kita buat trading, apa kesilapan? Pertama, terburu-buru. Seperti yang Encik tadi pun tanya tu, kita tak perlu terburu-buru untuk buat entry. Okay, percayalah, kita ada trading masa selama 23 jam setiap hari. Tak lari ke mana. Dan market sentiasa untuk 5 hari ada. Okay. So kita boleh buat profit bila-bila pun. So jangan terburu-buru. Buka aja chart, nampak aja candle hijau, terus letak buy. Lepas tu tengok dekat signal group, signal letak okay, last post signal, dekat signal dia letak buy. Tak baca pun pukul berapa signal itu dihantar, dekat mana roughly harga boleh kita letak sesuatu entry, semua akan is already listed there kan. Semua sudah tulis. Tapi kita tak ikut itu. Kita nampak signal group cakap buy. Kita tengok dekat chart, kita buka aja nampak macam buy, candle hijau, terus kita buy. Tetapi kita kena pandai, kita kena bersabar, jangan terburu-buru. Lihat dulu pukul berapa signal itu dihantar. Adakah 10 minit sebelum ataupun setengah jam sebelum ini. Lepas tu baca signal itu, dia ada letak entry price. Okey, roughly kawasan itu. Kalau dia letak 118,200, kalau dia dekat harga tu tengah berada di 118,250 ataupun 150, still boleh lah ikut macam tu. Tapi masa dihantar tu 118,200, dia sudah pun habis TP semua, lepas tu dia balik ke 200, masa tu tengah buy pula. First dia bagi sell, lepas tu dah mula ke buy, tapi kita letak sell. Itu terburu-buru. Signal pun kita kena slow and steady. Tengok dulu, jangan terburu-buru. Walaupun kita dapat satu confirmation dekat atas chart ni pun, kita jangan terburu-buru. Tunggu confirmation candle. Seperti yang saya katakan trend line ni, bila dia sampai ke trend line, kita boleh letak sell. Nampak So ini dikatakan salah satu teknik lah. Okay, bila dia sampai ke trend line, kita boleh letak sell. Kita kena, okay, salah satu cara untuk trade ni, okay, kesilapan dia, trader tak percaya pada diri dia sendiri. Percaya pada apa yang anda belajar. Practice. Okay, depan mata biarkan chart ni berjalan. Saya letakkan entry, saya letakkan trend line. Nampak Saya katakan bila dia sampai ke trend line, kalau betul market tengah nak turun, dia akan turun balik. Okay, so bila sampai ke trend line, itu yang dikatakan sabar. Kalau tadi bila letak entry, dah merah, bila dia pull back, kita letak entry sell, terus ada entry profit tu, kalau kita ambil, tutup, kita tunggu. Sebab stokastik sudah ke bawah sangat, so bahayalah. So kita tutup, kita tunggu, dia pull back, naik balik ke trend line, kita letak sell. Apabila anda letak sell, sekiranya anda punya entry salah sekalipun, anda punya kerugian adalah sedikit. Jadi anda letak sell dekat sini, tiba-tiba dia naik. Anda punya rugi itu sikit saja. Tapi kalau anda letak entry sell dekat sini, tiba-tiba naik sampai sini, dia dah breakout, kita punya rugi daripada sini sampai ke sini. Anda semua kena ingat. Okey, sentiasa sabar. Tunggu, biar dia candle tu berjalan. Biar harga tu berjalan. Seperti yang saya katakan, tak ke mana market ni. Setiap hari ada. Hanya Sabtu Ahad dia cuti. Okey, kita boleh trade 23 jam. Okey, sabar, jangan terburu-buru. Kedua, emosi kita. Emosi kita maksud saya, okey, apabila kita buat entry, nampak Apabila kita buat entry, okey, apabila kita buat entry, kita jangan, contoh misalnya kata kita buat entry tiba-tiba loss. Okey, anda semua kena tahulah, memang basic class semuanya anda sudah belajar. Setiap trading ataupun setiap trader, okey, sudah pun ada satu ketetapan, boleh berlaku kerugian. Okey, adalah apa jua bisnes pun lah, apa jua bisnes pun kerugian sudah ditetapkan. Contoh misal kata anda ada deposit $100, maksimum anda punya kerugian $100. Tak boleh lebih daripada itu. Tapi kalau anda betul-betul buang anda punya emosi, jangan berlawan dengan market, jangan terikut-ikut apa yang anda nampak di atas skrin, anda boleh jadikan $100, even $1,000. Tapi dalam satu jangka masa lah.
mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Tapi $100 tu berapa maksimum pun anda boleh jadikan sekiranya anda bersabar. Kawal emosi. Okay, kawal emosi. Jangan lawan market. Dia dah bagi, contoh misalnya kata kita letak sell ni pun tadi dia dah bagi, tak tutup kali kedua. So kali ketiga dia akan terus naik ke atas lah. Sebab di bawah sudah ada banyak rejection. Nampak tak? So itu dipanggil harapan palsu ataupun tamak. Tamak ni apa tahu? Dia turun ni, kita tak nak ambil profit. Kita tak nak letak TP. Betapa pentingnya TP. Kalau TP itu tak penting, dalam app ini, dia tak payah create TP ni. Betul ke tidak? Dia boleh biarkan TP ni tak payah, stop loss ni tak payah. Kalau sekiranya apps ini TP tak penting, stop loss tak penting, mereka tak perlu create. Tetapi kenapa mereka letakkan stop loss dan TP di sini? Kalau anda boleh start gunakan TP walaupun sikit, 10 pip ke, 15 pip ke, 20 pip ke dan sebagainya, anda letak TP dan ambil profit, anda akan nampak perbezaan anda trade. Setiap hari anda akan ada profit. Okey, so kawal emosi ni maksudnya kita jangan lawan market. Kalau satu kali dah rugi, sabar. Bila let's say anda letak sell, tiba-tiba dia kena stop loss, anda entry terus ataupun anda cut loss lah. Anda rasa macam rugi, anda terus cut loss, anda terus lawan. Anda letak sell, dia pergi buy, anda close, terus letak buy. Time itu dia akan terus pergi ke sell. Itu maksudnya kawal emosi. Jangan lawan market. Okey? Dan jangan kejar harga. Tak kisahlah harga ni pergi sampai ke 150 ke ataupun $200 pun, anda kena faham kita ambil profit based on pips. Okey, bukannya based on harga tu naik ke $120 terus kita akan dapat $120. Tak ada. Okey, kalau kita sabar, kita buat entry yang betul, kita dapat 10 pip, 20 pip, 30 pips kan? Kita nampak kalau 30 pips, 0.01 kita dapat $3. 10 kali buat dah $30. Sebab kita sabar. Okey, satu hari $30, 10 hari dah 300, satu bulan dah $600. Kenapa tak boleh? Itu saja. Faham Semua faham ke? Faham. Okey, dan seterusnya Faham. lagi satu seterusnya berharap. Contoh misalnya kata kita dah entry, kita harap dia akan turun, kita harap dia akan turun, padahal dia dah salah, dia tengah naik. Contoh misalnya kata tengah merah lah, dia tengah merah, dia tengah naik. Kita tengah rugi. Tapi kita berharap. Okey, dia dah sampai ke sini dah. Dia dah pecah trend line, dah sampai sini. Still kita berharap. Itu berharap, harapan palsu. Itu akan merugikan kita banyak. Okey, kita akan rugi banyak. So, sentiasa kita kena follow SOP, kita kena follow rules, kita kena pastikan kita ni dalam flexible mind, kita punya mind steady. Okey, bila kita nak trade tu, kita betul-betul kena tenang. Trade dengan tenang. Okey, baru kita boleh buat profit. Dan lagi satu, jangan takut untuk trade. Ada yang dia takut untuk trade. Dia nak letak satu entry untuk sell dan buy bila walaupun dah dapat signal daripada kita punya group signal, ataupun anda sendiri dah pandai buat support resistance trend line, anda dah tahu mana nak entry dan sebagainya, anda tahu tapi anda takut nak buat entry. Sebab bila-bila pun kita tak boleh buat bisnes. Anda kena beranikan diri. Mungkin boleh mengambil masa 1 hari penuh untuk anda baca anda punya setup. Anda buat setup kau apa yang diajar, lepas tu anda baca adakah harga menuju ke situ, selepas itu dia menuju ke support, betul ke dia pergi ke resistance, dia pergi ke support, betul ke dia pecah trend line, dia tukar arah, betul ke dia pecah trend line, dia turun pula ke bawah bila dia tukar arah, betul ke bila candle tengah-tengah trend line ni belum lagi confirmation, betul ke candle bila dah naik ke atas tu confirmation. Semua ni anda kena buat research. Bila anda buat research, anda akan dapat keberanian. Bila dapat keberanian, pastikan anda cuba. Okey? Cuba buat 1-2 entry. Satu hari kalau kita contohlah, biasa saya memang dalam kelas basic pun saya akan selalu katakan dalam kelas kita lah. Okey, kalau anda buat setiap entry dapat 30 sen pun, kalau anda boleh buat 100 entry dah dapat $30. Okey?
Saya selalu cerita. Ada banyak cerita saya akan buat lah, tapi ini masa tak cukup. Okay, so pendekkan cerita. So perbanyakkan keberanian. Bukan dengan keberanian tanpa ilmu. Dengan ilmu, praktis. Anda letakkan anda punya entry, letakkan anda punya setup, tengok sama ada setiap hari anda punya entry ada berjaya ke tidak. Okey, anda dapat profit. Satu hari, satu kali $2, 10 kali dah $20. Okey, itu 0.01. Kalau 0.02 dah $40. Kalau 0.05 dah $100. Okey, itu perbezaan. Banyak perbezaan. Ada siapa tidur ke? Hello? Masya-Allah. Itulah, dengar macam ada juga. Tidur. Saya Saya mute tak je. menyanyi pun. Halo. Saya belum menyanyi pun. Dah tertidur. Aduh, boringnya I punya kelas. Boring ke? Okey. Seronok. Okey. Okey Kalau boring cakap je. Ya, okey cikgu, okey. Okey Tak, I Okey, tengok ada sama. orang tertidur sebab saya tak nampak skrin, saya nampak I punya chat saja, saya tengah tunjuk chat kan. So takut boring ke apa ke, orang dah terkeluar ke daripada kelas ke. Baik saya end session je. Rasa Okey. penat. Okey, so yakin pada diri anda. Biasanya trader ni tak yakin pada diri dia, dia punya setup, dia tak confident. So kalau kita confident, sentiasa kita tunggu dah $3, dah nak sampai $4. Macam itulah. Okey, kita kena confident. Seperti yang saya katakan, saya tarik satu line saja. Okey, saya dah katakan sini dia buat base. Kalau dia pecah support, dia dah pecah support dah tadi. So saya batu saya masih lagi tunggu. Kalau tidak saya dah tutup. Okey, ini caranya. Kita tengok dekat time frame kecil. Yang terdekat. Tak payah kita nak pergi dekat time frame yang paling besar di dunia. Lepas tu dekat sinilah kita kena buat setup. Yang ni setup untuk kita just tengok market direction. Hari ni dia nak pergi ke mana, apa dia nak buat hari ni dan macam-macam lah. Okey, biasanya I punya kelas dengan untuk student-student saya memang ajar kau-kau. Okey, ajar kau-kau. Selanjutnya complete support, resistance, trendline, cara nak dapatkan right entry, setiap entry pasti biru. Okey, kita akan ada kelas seterusnya, cikgu-cikgu lain akan ajarkan. So pastikan stay tune. Okey, so itu saja untuk hari ini. Ada tak apa-apa soalan? Ada. Tak ada Cikgu Wani ada apa-apa teks soalan ke? Tak ada. Tak ada Okey, so dah $6, $7 dah. Okey, so itu caranya. Sabar. Yakin pada anda punya setup. Okey, gunakan teknik secara betul. Anda pasti boleh trade. Okey, banyak benda anda kena belajar. Anda akan belajar dalam kelas-kelas seterusnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Dan kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tunjukkan pada admin anda dan juga pada grup lah. Okey, so kita akan ajarkan. So terima kasih, itu saja daripada saya. Cikgu. Ya. Cikgu ada buat record kan? Boleh post balik dalam grup nanti. Okey, nanti boleh. Cikgu Ani akan boleh apa refer balik kan? Boleh tengok balik. boleh. Ya, Okey, boleh. terima kasih. Okey, sekejap saya nak ambil gambar semua dulu semua participant. Sekejap Dan Cikgu Shen boleh stop sharing. Boleh. I stop sharing ni. Okay. Saya nak ambil gambar ni sekejap. Okey. 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 Sekejap Okey. So itu saja. Terima kasih semua yang join kelas malam ni. Kalau ada yang terkurang tu kami mohon maaf. Dan kalau dapat something tu kita share lah. Yang baik tu kita share. Yang kurang baik tu kita bagi feedback lah dekat kita punya admin ke kan. So kita akan tambah baik lah. Okey. Terima kasih semua sebab join. Assalamualaikum dan selamat malam.